dan Sains Pengurusan yang dialukan bekas ataupun mantan Presiden Saudara Hafzuddin Asfar, pengarah program Saudara Fadli Isa, dan para pensyarah serta hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, dipanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul bersama-sama di Dewan Auditorium bangunan akademik ini, UNIZA, bagi mengikuti seminar menyingkap tirai ketauhidan menerusi matematik. Walaupun pelbagai dugaan yang kita hadapi hari ini dengan hujannya, dengan dugaan perlawanan akhir Piala AFF Suzuki dengan kedudukan sekarang agak gentar, namun hati kita masih lagi tetap nak hadir di seminar ini. Alhamdulillah. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Saudara Zul Hisham untuk memimpin bacaan doa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lin Nabil Karim wa ashabil kiramil Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الباسل لعباده الحكيم في صنعه العظيم بتدبيره القدير مقتدر العزيز الجبار اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا دفع بلايا الله يا دفع بلايا رحمن Ya Nafubala Ya Rahim. Ya Allah yang memiliki kuasa pemerintahan, dan Engkaulah yang memulakan sesiapa yang dikehendaki. Kami bersyukur kehadrat-Mu, Ya Allah, di atas limpah kurnia-Mu. Kami dapat berhimpun pada malam yang mulia ini di program seminar menyingkap tirai ketauhidan menerusi matematik. Ya Allah, rahmat-Mu kami pohonkan, kasih sayang-Mu kami harapkan. Jadikanlah hidup kami di dunia ini mendapat keberkatan, dan di akhirat kelak mendapat keredaan-Mu. Di malam yang penuh mulia ini, kami menadah tangan dengan rasa penuh pengharap dan tawaduk, memohon restu dari-Mu agar ilmu-ilmu yang dipelajari yang telah lalu dan akan datang dijadikan ilmu yang bermanfaat. Pertuturan kami, pertuturan yang disenangi, pendengaran kami, pendengaran yang direstui, penglihatan kami, penglihatan yang diberkati, amalan kami, amalan yang dirahmati, pengorbanan kami, pengorbanan yang disyukuri, dan jasa kami, jasa yang tetap diingati. Ya Allah, Ya Syakur, Ya Allah, Kau berikanlah kelancaran pada program malam ini. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri datam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jarhana hadza jam'al marhumah wa tafarraquna min ba'di tafarruqu ma'sumah. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa la tu'akhizna bi'adhaim wa jazaim ya karim. Da'um fiha subhanaka Allahumma wa ta'ala wa akhiru da'um alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dihormati sekalian, untuk makluman, majlis kita pada malam ini akan terbahagi kepada dua sesi, iaitu sesi pertama adalah sesi ceramah daripada Prof. Kemudian akan disambut dengan sesi yang kedua, iaitu sesi soal jawab yang akan diadakan selama sejam. InsyaAllah sediakan banyak-banyak soalan. Okey, kata orang tak kenal maka tak cinta, dah kenal jangan harap nak bercinta. Sebelum kita mulakan sesi yang pertama, izinkan saya memperkenalkan tuan penceramah kita. Nama beliau
adalah Profesor Muhammad Zulkifli bin Hamzah, berasal dari Kuala Terengganu dan kini berumur 46 tahun dan sudah berkeluarga. Beliau berpengalaman di dalam bidang motivasi selama 17 tahun, manakala berpengalaman dalam bidang matematik tambahan selama 29 tahun dan sehingga kini. Kini beliau merupakan ahli jawatan kuasa Lembaga Pengurusan Masjid, iaitu Masjid Abidin, Masjid Negeri Kuala Terengganu. Beliau juga sering dijemput memberi ceramah menyingkap tirai ketauhidan menerusi matematik. Antara undangan ceramah yang diterima adalah seperti di seluruh antara IPTA, IPTS, IPG seluruh Malaysia, Masjid Abidin Kuala Terengganu, Masjid Gelugur Kemaman, Perpustakaan Terengganu dan banyak lagi. Selain itu, beliau turut mengadakan kuliah tauhid setiap minggu di Masjid Abidin di Kuala Terengganu. Jadi dengan itu, dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan yang berbahagia Ustaz Profesor Muhammad Zulkifli bin Hamzah untuk memberikan ceramah beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa tawfiqi ila billah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. La ta'budu ilayya wa atuni muslimin. Yang dihormati para pengurusi majlis, yang berbahagia, pengarah program, para pensyarah dan para hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu dan berbincang satu perkara yang agak mustahak pada malam ini, tapi dari sudut yang agak berbeza. Kalau biasanya orang belajar tauhid menerusi Al-Quran dan hadis di surau masjid, yang ini kita cuba menyikap ketauhidan ini, kita memahami dari sudut logik, utamanya logik matematik. Bahkan ternyata nama seminar pernah saya lakukan, melaksanakan, kadang-kadang lebih difahami bila kita menggunakan logik matematik apa-apa yang tersirat dan tersurat selama ini di dalam pengajian tauhid, ilmu kalam ataupun usuluddin yang kita belajar selama ini. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah SAW yang mengumpulkan dengan kasih baginda SAW kepada kita, kita dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan memiliki kebenaran ini. Sebagai muqaddimahnya, qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mafhumnya, bacalah dengan nama Tuhanmu, yakni Allah yang menciptakan segala sesuatu. Surah Al-Alaq ayat 1. Jika sabda baginda Rasulullah SAW, man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Maksudnya, sesiapa yang inginkan kebahagiaan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan sesiapa yang inginkan kebahagiaan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang inginkan kedua-duanya, yakni dunia dan akhirat, maka juga wajib baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi pada malam ini kita berbincang tentang ilmu. Satu ilmu yang cukup besar, ilmu ketauhidan. Semua manusia inginkan bahagia. Tidak ada manusia yang tidak mahu bahagia dan tidak mahu gembira. Sejak kecil lagi, majoritinya bermula umur 7 tahun, kita dihantar ke sekolah. Kalau yang masuk tadika lagi awal lagi. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari kebahagiaan, untuk mencari kegembiraan yang merupakan fitrah bagi setiap insan. Tak salah bergembira, tak salah bahagia. Kita dihantar ke sekolah cari apa? Cari apa di sekolah? Cari ilmu untuk apa?
Tolong jawab kita tidak mau satu hala. Untuk apa cari ilmu? Untuk nak Allah. Untuk apa? Sebenarnya kita mencari kebahagiaan nafsu kita yang bersifat kebendaan. Yang ni menerusi pelajaran dan akhirnya dengan ilmu kita mesti akhirnya kita bekerja. Bila sudah bekerja kita dapat gaji, dapat rumah dan dapat kenderaan yang baik. Betul? Betul tak? Betul kan? Betul. Ini kebahagiaan nafsu kita. Tidak salah mengambilnya. Dan ini yang telah kita lakukan selama ini. Okay? Ramai yang buat demikian. Semua yang buat demikian sebenarnya, termasuk saya sendiri pun. Tapi rupanya bila sudah bekerja, sudah memiliki rumah, kereta dan sebagainya, jiwanya masih rasa kosong. Masih rasa itu kekosongan. Sebab di sana rupanya ada lagi satu kebahagiaan yang kita perlu kepadanya. Sebab ia merupakan fitrah kita. Ini kebahagiaan pada jiwa kita. Ini perlu kepada kasih sayang. Maka kita pun mencarilah pasangan hidup, ya, mencari berkeluarga seterusnya, ada anak, isteri dan sebagainya. Dan juga sahabat handai kita. Kita perlu ini untuk mengisi kekosongan jiwa kita dengan kasih sayang. Ini pun ditentu oleh agama kita, tidak dilarang. Biasanya begitulah, kalau dah bekerja, dia pun mula berkeluarga. Sehinggalah sampai saat umur 50 tahun, mau penceng, sudah penceng biasanya, masih ada kekosongan dalam jiwanya dia rasa. Masih ada kosong. Kenapa? Masih belum cukup. Sebab masih ada satu kebahagiaan fitrah yang kita tak capai. Ini kebahagiaan fitrah pada rohani kita. Ini naluri ingin bertuhan. Sebab tu ramai bila sudah penceng, barulah pergi masjid, pergi surau. Kena ada kekosongan dalam jiwanya. Ini untuk mencari, untuk menanamkan, mendapatkan kembali kepercayaan, keimanan, ketauhidan dan sebagainya. Ini perlu ada semuanya. Tapi malangnya kita, bila kita mencari kebahagiaan nafsu semata-mata, yang ni ramai buat. Berapa tahun buat? Umur 7 tahun hingga umur, katakanlah belajar universiti umur berapa biasa? 25. Masuk keluar PhD, buat master berapa? 25 dia kan, lebih kurang. 7 hingga 25, berapa tahun tu? Kita nak kira sekarang 25 tolak 7 berapa? 18 tahun dihabiskan untuk kebahagiaan nafsu. Tapi sama lagi lepas tu kan, dia masih bekerja kan, tapi sekurangnya begitu. Selepas itu baru dia mencari, baru dia mengisi kebahagiaan jiwanya dengan mencari pasangan hidup. Katakan umur 25 kahwin, ni sunnah bagi orang lelaki 25 hingga katakan 50, 25 tahun pun baru dia mengisi kekosongan jiwanya. Tapi bila sudah umur 50 tahun dah penceng, baru dia mencari kebahagiaan rohani. Biasanya kalau ikut umur Mak Muhammad, umur 63 tahun meninggal dunia. Hanya 13 tahun kita mengisi dengan kebahagiaan rohani. Alangkah rugi kita. Baru kita mencari itu. Dan kebahagiaan nafsu ni adalah tetap kebahagiaan, tetap kejayaan, tapi kelas terendah. Islam suruh cari, tapi kena faham ia kelas terendah. Jangan tidak cari cemerlang, jangan tidak cari hal duniawi, jangan. Kena cari, tapi fahamilah bezanya. Dan kebahagiaan kasih sayang yang ada jiwa ni hanyalah kejayaan kelas kedua. Sedangkan kebahagiaan kelas pertama adalah kebahagiaan bentuk jiwa kita. Atas dasar inilah pada hari ini kita berkumpul pada malam ini untuk kita kembali menelusuri, cuba memahami kembali apa itu ketauhidan, supaya kita kembali memiliki kebahagiaan yang sebenarnya ini. Bermula sejak umur 7 tahun lagi kalau boleh. Kita malam ni tidak ada 7 tahun. Yang paling muda berapa agaknya ni? 14 ada? Belasan tahun. Berapa tahun tu? 10 tahun. Paling muda. Jadi mungkin tak apa nak faham malam ni. Jadi sepatutnya begitu. Alangkah untungnya kita kalau sejak pada awal lagi kita melangkah ini ke sekolah, ini yang kita cari. Kita mencari kebahagiaan jiwa, mencari kebahagiaan rohani, yang sifat kebutuhan, menulis ketauhidan tadi hingga kepada akhir umur kita. Itu sebagai mukadimah. Jadi kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang kita ayangkan di awal tadi, yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang bacalah dengan nama Tuhanmu, yang Allah yang menciptakan segala sesuatu. Apa yang dapat kita faham di sini adalah perintah pertama Allah Taala kepada kita adalah perintah baca. Ini perintah belajarlah, tuntutlah ilmu. Kita kata ilmu apa? Belajar ilmu dia mencari ketiga-tiga kebahagiaan tadi. Cari pada awal lagi, jangan cari kemudian. Kebahagiaan rohani tadi, kebahagiaan bertauhid tadi, cari daripada awal. Okay?
Maka hukum belajar adalah wajib, sehingga ke yang lahat mengikut padanya yang wajib aininya, wajib kifayahnya dan sebagainya. Dan kita tidak disuruh Tuhan untuk berjaya sebenarnya. Kita tidak disuruh Tuhan untuk cemerlang. Kita tidak disuruh Tuhan untuk faham. Siapa cikgu sini kat tangan? Lecturer pun sama. Cikgu dia cikgu. Lecturer ada seorang, Ustaz Fri Irfan lagi ada? Ada? Ada. Tak mengaku ni. Ada pakai cikgu kat tangan. Pakai cikgu mana? Lagi, kau kan? Ramai sebenarnya cikgu jadi tension, jadi stres sebab mereka nak beri pelajar faham. Ramai pelajar pun stres sebab mereka nak memaham. Sebenarnya kerja kita hanya belajar dan mengajar. Faham atau memahamkan itu kerja Tuhan. Dia kerja sakit, pada stres sebab nak bagi pelajar faham. Kerja kita hanya mengajar dengan sebaik yang mungkin. Faham atau tidak itu urusan Tuhan. Ni macam hari ni pada malam kita datang, kita berhimpun. Kerja kita datang belajar. Kerja saya mengajar. Sama ada faham atau tidak itu urusan Allah SWT. Jangan saya campur tangan. Jangan kamu pun campur tangan. Siapa yang Tuhan beri rezeki dia akan faham. Siapa yang tidak ada rezeki lagi mungkin satu masa nanti mereka akan memahami. Itu hukum belajar. Itu kerja kita. Lepas anak-anak kita pun yang pelajar mahasiswa ni, ingat bila kita tak ke sekolah, tidak masuk bilik kuliah kita, sengaja konten, maka kita buat satu yang bertentangan dengan kewajipan. Maka faham-faham sendirilah apa yang kita dapat sepanjang kita konten itu. Kan dapat pahala ya? Sebab belajar itu wajib. Kalau kita tinggalkan benda yang wajib, faham sendiri, tak perlu dia beritahu. Okey? Senang sahaja. Jadi apa tujuan sebenarnya belajar? Dia tanya sekali. Apa tujuan sebenar belajar? Untuk dapat kerja kan? Untuk masuk, kita masuk universiti, kita dapat kerja yang hebat nanti, keluar nanti. Tapi sebenarnya balik pada firman Tuhan tadi, Iqra, belajar, Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang maha mencipta segala sesuatu. Maknanya tujuan belajarlah untuk kita, belajarlah untuk mengenal Tuhanmu yang mencipta sesuatu. Ini tujuan belajar adalah untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan yang lain daripada itu. Yang belajar untuk kerja adalah orang kata kategori yang seterusnya. Bukan tahap yang pertama, tujuan utama. Itu tujuan kedua, ketiga dan seterusnya. Tak salah saya kata tadi, belajar untuk kerja sebab dia kita mencari kebahagiaan nafsu kita. Tapi bukan yang paling utama. Kena faham beza itu. Jadi untuk tujuan ni sebab nampak wifi kan? Nampak wifi skrinnya. Kita di sini pandai wifi. Itu soalannya begini. Itu orang demonstrasi sekali. Okay. Kenapa dan kenapa buah hepa bila dilantur kat atas jatuh ke bawah? Siapa dapat jawab dengan betul dapat hadiah buah hepa. Lagi sekali. Kenapa sentiasa jatuh ke bawah? Apa-apa saja benda bila dilantar ke atas pasti jatuh ke bawah. Tidak pernah ada benda yang lantar ke atas terus naik ke atas. Ada? Kalau ada tolong beritahu saya. Saya kena ubah. Gas. Kenapa gas ke atas ke? Orang tak panggil lepor tu. Kalau lepas je belong. Kenapa soalan ni? Kenapa buah apa ini bila dilantar ke atas akan jatuh ke bawah? Kenapa? Graviti lagi. Graviti betul tapi tidak tepat. Sebab dia berat. Sudah menjadi sunatullah. Surahlah angkat tangan. Ini dalam kelas macam ni masalahnya. Cikgu tanya ada faham? Faham. Bila menjawab ramai-ramai. Tak ada seorang yang berani angkat tangan. Sebab dia berat. Sebab dia berat. Tidak apa betul tapi tidak tepat. Sekali lagi Pak Asyik. Tiada sokongan. Nasihat. Minta maaf jawapan mengatakan apa hukum yang dia beri nama dia? Kalau graviti, hukum apa dia bagi siapa yang jumpa mula-mula ni? Newton. Hukum apa? Hukum? Nama apa tu?
Yang duduk bawah pokok tu dengan ibu Hepa ni duduk bawah pokok. Ibu Hepa pun jatuh. Dia pun terkejut. Wow. Dia pun kata ini gravity. Siapa nama dia? Kamu ni belajar apa kat sekolah? Dia panggil nama dia Sir Isaac Newton. Dan dia katakan hukum ni adalah hukum Newton yang pertama. Tapi minta maaf ya adik-adik apa doktor yang ada di sini mengatakan ini hukum graviti, mengatakan ini hukum Newton adalah jawapan orang-orang yang bodoh. Tak ngaku. Rupanya aku bodoh sebenarnya. Bukankah ini hukum Allah? Ini kita kata kita belajar untuk ma'rifatullah. Jadi setiap apa yang kita belajar mesti dikaitkan dengan Tuhan. Adakah graviti terjadi sendiri? Tidak. Adakah Newton yang buat hukum ini? Tidak. Jadi tak dapat pergi pada sekolah lah. Berapa ni? Masa makan sendiri nanti. Itu bagi aja rasanya. Tetap elang lah. Itu sebenarnya. Itu kan? Mana-mana saja yang kita belajar mesti tujuan utamanya adalah untuk ma'rifatullah. Dalam subjek apa saja. Dia mesti kita kaitkan dia dengan Allah SWT. Sebab ini perintah Tuhan. Kita belajar kenal Tuhan menerusi ilmu-ilmu yang ada ini. Sebab semua ilmu adalah ilmu akhirat. Dan itulah maka semua ilmu akhirat. Sebab semua ilmu boleh dikaitkan untuk akhirat kita. Sehingga depan kita banyak contoh-contoh ni. Banyak contoh yang ada. Ni contoh. Dan juga disebab atas dasar inilah maka kita tahu zaman sejarah Islam dahulu, zaman saintis Islam, itu zaman bila? Zaman yang cukup hebat kan? Teknologinya dimunculkan, kajian ilmunya. Kerana inilah sebenarnya para saintis Islam mengkaji untuk kembali mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu mereka buat R&D, Research and Development. Jadi untuk mengatasi masalah R&D negara kita yang amat kurang ini cara dia kena kembali mengaitkan semua itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akan dibuat R&D. Sebab dengan R&D itulah akan tersalah dan terzahir akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh. Ini semua kenal ini saintis Islam yang masyhur. Abu Ja'far Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi disebut sebagai bapa Algebra. Seorang pakar matematik. Yang banyak kajiannya. Algebra, aritmetik, semua tu apa aspek matematik sebenarnya. Juga lagi ahli apa saintis yang masyhur sebenarnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang ada satu perpustakaan besar di Vatican City. Kenal Vatican City? Tempat apa gereja Kristian terbesar kan. Vatican City ni adalah bandar kerajaan Roman Katolik. Bila masuk dalam perpustakaan itu terkejut. Syekh Fadil, ini cucunya yang generasi ke-28 tak salah saya. Masuk dari pintu pustaka akan keluar terus ni, The Great Philosopher of Islam. Ketika ke airport, bila dicek oleh custom, tanya awak ni siapa, dia sebut namanya Al-Jilani belakangnya. Terus dihormati oleh pegawai custom yang untuk masuk ke Vatican City. Sebenarnya seorang ulama Islam yang besar. Bukan sekadar orang kata dalam bab ilmu sufi, ilmu tasawuf, tapi sebenarnya banyak kajiannya yang lain. Sehingga 13 bidang ilmu, termasuk ilmu teknologi pun ada, astronomi pun ada. Dibuat kajian oleh cucu dia ni, generasi keturunan dia ni. Dan dalam proses untuk bina satu universiti atas ilmu Syekh Abdul Qadir Jalani sahaja. Dan di Nusantara kita terkenal kita dengan Syekh Ahmad Al-Fatani, atau nama beliaunya Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Pakar dalam 47 bidang ilmu, antaranya politik, pentadbiran, sains, teknologi, kimia dan sebagainya. Kalau dalam kimia, ilmu yang ada pada Syekh Ahmad Al-Fatani lah sehingga tahap boleh menukar metal-metal biasa, logam-logam biasa menjadi emas. Teknologi korum dimiliki oleh Syekh Ahmad Al-Fatani. Bukan cerita dongeng ya. Itu asal nama alchemy, chemistry itu datang daripada proses untuk menukar logam lain kepada emas. Dengan dia alchemy, akhirnya berubah menjadi chemistry. Syekh Ahmad Al-Fatani telah menemuinya.
Kalau bab pertanian, kita tahu teknologi pertanian Thailand macam mana kan, hebat. Ni antara hasil daripada kerja tangan Syekh Muhammad Al-Fatani ini sebenarnya. Sebab apa? Mereka mencari Allah Ta'ala dalam ilmu tadi. Dan semua ilmu itu mereka kaitkan dengan akhirat hingga mereka mendapat pahala daripada ini. Itu kita kena faham. Kena belajar betul, kena kait dengan Allah SWT. Apa saja yang kita belajar. Hatta kalau belajar chemistry, dia jatuh lagi. Benda ni. Biasa kalau ingat chemistry, kimia dekat tampak, dia tengok di bawah apa, mikroskop. Zarah-zarah bergerak. Apa yang ambil asap-asap kan, asap kat dalam tu dia lihat. Tu zarah-zarah asap sedang bergerak secara apa dia panggil? Random. Secara Awak. bercelaru. Secara apa dia panggil istilahnya? Secara rawak ataupun random. Dan dia nama dia apa? Dinamakan sebagai Brownian motion, pergerakan Brown. Faham tak adik-adik semua apa itu rawak? Apa itu random? Apa itu rawak? Kalau pengandung kata ikut C, ikut anda lah, ikut suka dia. Maka apa yang dia ajar sebenarnya pada kita? Sebenarnya zarah bergerak ikut C, tanpa ada peraturan. Maknanya tidak ada Tuhan. Itu yang kamu belajar sebenarnya kat sekolah sekarang. Kamu belajar Tuhan tidak ada dalam masalah pergerakan zarah. Kamu belajar yang guna siapa sini? Apa subjek komputer dia guna? Dalam buat programming kan akan ada random number kan. Random maksudnya tidak ada peraturan, nombor mana-mana saja. Kita dia ajar akan ketiadaan Tuhan sebenarnya tanpa kita sedar. Ini perlu dibetulkan kembali. Tetapi ternyata saintis barat sendiri dalam kajian dia, dalam mengkaji apa itu rawak, apa itu random, bila mereka plot dalam 3 dimensi, ini yang diperolehi. Bila mereka buat apa, menggunakan komputer X, Y dan Z, diplot gambar tu, itu yang terhasil. Lepas dibiarkan sebulan lama tak silap ni, dia hasil satu bentuk lebih kurang macam ni, lebih tepat lagi. Macam satu, iaitu pelana kuda kan, untuk terakan kuda tu kan, itu bentuk dia. Jadi masih ada bentuk. Mana random, it's not random anymore. Rawak bukan rawak. Rawak sebenarnya masih tersusun sebab ada pattern dia. Ini menzahirkan lagi benarnya bahawa ada Tuhan yang menyusun segala sesuatu. Kita kena belajar sampai habis. Belajar kita sampai kita menemui Allah SWT dalam banyak-banyak ilmu yang kita pelajari itu. Banyak tu ada. Ini bulan purnama. Pasang tak? Pasang tak? Garisan pembelah 2 bulan, pembagi 2 bulan. Ini gambar yang saya ambil daripada buku astronomi oleh seorang astronomer terkenal Amerika, namanya Carl Sagan. Memang nampak jelas kan ada garisan pembagi 2 di situ. Bukan dia buat-buat, memang bagi 2 betul, tepat. Ini menzahirkan lagi sebenarnya memang benar Allah tu, memang benar. Agama kita semuanya memang benar, ada peristiwa terbelah 2-nya bulan. Ini lagi fenomena yang menarik, kita hanya melihat wajah bulan yang serupa setiap hari, hanya rupa yang sama. Ini baru ni ada berlaku kan, heboh dalam internet. Bulan merah, bulan berdarah, dia panggil apa? Black moon kan. Kenapa jadi merah macam tu? Dia berdarah ke? Aduh, macam tak habis aku ni. Ini sebenarnya bila berlaku black moon tu sebenarnya berlaku gerhana bulan dan bulan purnama. Biasa daripada matahari. Kalau biasa daripada cahaya matahari yang terbias tertentu paling banyak adalah warna merah. Sebab dia kelihatan merah di langit daripada di bulan tu. Contoh kan yang kita bangun pagi kan dipanggil apa? Bila waktu subuh tu masuk keluar apa? Belum lagi ke subuh. Punya fajar kan. Sebenarnya apa sebenarnya tu? Keluar cahaya warna merah tu sebenarnya. Matahari masih di bawah. Kalau ini bumi, matahari ini bumi, kalau kita katakan macam ni, matahari di sini. Tapi pantulan warna merah sudah kelihatan. Itu juga maghrib. Ketika matahari mula terkelam daripada sarah ni.
Jadi warna merah bila masuk isyak tu sudah habis. Saya tidak terpantul lagi. Warna merah sudah tidak menguasai lagi bumi ini. Itu sebenarnya. Bukan pelakmung tu ada balik sini superstitious kan, macam-macam dan sebagainya. Ini kajian. Ini menunjukkan kehebatan kebijaksanaan Allah Ta'ala sebenarnya. Bahkan dalam pelajaran sejarah sekalipun, siapa yang pengasas Melaka nama apa? Parameswara. Apa yang dia buat sehingga jadi satu empire yang hebat? Dia buat apa? Sedangkan asal Parameswara ni orang yang mana? Seorang apa orang panggil? Mengapa Parameswara ni? Dia lari kan? Lari dikejar oleh Temagi di Temasek. Betul tak? Ada gangguan teknikal. Lari kenapa? Dikejar oleh Temasek, orang panggil apa? Orang panggil pelarian. Tapi tiba-tiba boleh bina satu empire yang hebat, empire Melayu Melaka. Apa yang dia buat sebenarnya? Dia jumpa pokok Melaka. Dia lihat seekor pun kuda tu kijang. Semua salah dia keru. Yang dia buat sebenarnya adalah dia mengucap 2 kalimah syahadah. Sebaik saja dia mengucap 2 kalimah syahadah, empire Melayu Melaka tertekan, terbina dengan hebatnya. Dan bila Sultan mula meninggalkan Islam semakin menjauhi, maka ketika Portugis datang 1511, maka kita kalah kerana perpecahan bersama kita. Dan memang sebenarnya kalau kita kaji dengan sejarah jatuhnya Firaun, jatuhnya Namrud, semua mesti berkait dengan kerana melawan mana-mana rasul yang diutuskan kepada mereka. Namrud diutuskan Nabi Ibrahim AS, engkar kepada Nabi Ibrahim, jatuh empire Babylon. Firaun engkar pada Nabi Musa AS, jatuh empire Mesir. Sebenarnya kita kena kaji kembali ke situlah ilmu kita. Teknologi. Kita sambung je tanpa projektor pun tak apalah. Okay? Jadi apa yang membezakan ilmu tadi jadi ilmu dunia atau ilmu akhirat adalah niat kita semata-mata. Lepas tu kalau kita belajar ni hanya untuk duniawi, maka jadi dia ilmu duniawi, jadi dia amal duniawi. Tapi kalau kita belajar sekarang ni hatta datang pada malam ni untuk akhirat kita, atau dalam apa saja yang kita belajar dan kita bekerja untuknya dan dikaitkan dengan akhirat, dia akan jadi akhirat. Sebab tidak ada perkara di dunia ni yang kita buat semuanya pasti akan dihitung di akhirat. Betul? Atau makan minum kita, atau apa, buang air kita pun akan dihitung. Sebab tu di sana ada sunnahnya, maksud tandas kuat tandas kan. Ini sebenarnya ibadah sebenarnya. Itu yang perlu kita faham. Jadi niat kita tu yang penting menentukan segalanya. Maka kita dikatakan sekular bila apa? Memisahkan Apa itu sekular? agama. Memisahkan agama dengan dunia. Itulah sekular. Maka barang siapa pisah, ia sekular lah. Maka barang siapa yang sekadar mengambil ilmu akhirat dan meninggal dunia, meninggalkan urusan dunia, maka sekular. Barang siapa mengambil ilmu dunia semata-mata dan meninggalkan akhirat, pun sekular. Itu yang kata yang di pondok-pondok, minta maaf kalau ada pondok sini, kan nak kata, tapi kalau meninggalkan urusan dunia, sekular lah namanya. Mana boleh pisah dunia dan akhirat? Di hal yang sama, hal yang satu. Kita sebut dah awal tadi kan, kebahagiaan dunia adalah kebahagiaan fitrah kita, dituntut oleh agama kita, sehingga Tuhan kata jangan abaikan hak kamu di dunia ini. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari hal akhirat tapi jangan lupa hal dunia, sebab ini benda fitrah. Berkahwin itu fitrah. Jangan jadi macam orang Kristian, padri-padri tidak berkahwin, sebab itu melawan fitrah kita. Itu kasih sayang kita perlu. Kita kena faham, ambil aspek yang betul. Jadi semua perkara itu kena dikaitkan dengan akhirat kita, kena dikaitkan dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pokok perkara yang besar yang nak dinyatakan dalam mukadimah ini.
masih menunggu gangguan. Itu tak apalah. Okay, kita masuk fasa yang pertama. Fasa di mana kita menyebut fasa Allah wujud. Ini baca yang akan ketah ada kan, macam tidak ada pun ketah ada pun tengok. Kita bermula dengan asas nombor. Ini cuba saya nak mengaitkan sini dalam bab matematik. Bagaimana nak kaitkan dengan ketauhidan. Okay. Apakah nombor yang terpenting dan kenapa? Tolong jawab. Ya, apa nombor terpenting? 1. Kenapa? Itu bukan manusia matematik. Nombor terpenting dalam matematik, secara matematik. Kosong. Kenapa kosong terpenting? Ada kosong. Apa kosong apa? Mana boleh. Kalau kosong, mana tidak ada apa-apa. Asal nombor kosong hanya ditulis sebelum ada nombor kosong. Bila tiba pada kosong, ditinggalkan ruang kosong saja. Kemudian bermula dengan India meletak satu titik menandakan kosong. Kemudian Al-Khwarizmi mengambil nombor kosong ini dalam pengiraan matematik. Di situlah baru bermula penggunaan nombor kosong secara menyeluruh hingga baru keluar sistem perpuluhan dan sebagainya. Bukan tidak penting sebenarnya. Kosong tu tidak adil saya, maka tidak terpenting sebenarnya. Apa penting ke? Dari segi matematik. Cepat nak jawab. Apa? 1 kenapa? Tuhan. 1 menamakan Tuhan. Itu bukan matematik. Ya, betul jawapannya 1. Kerana apa? Kerana atas ketahan juga 1 adalah 1 kan? 2 adalah apa? 2 adalah 1 tambah 1. 3 adalah 1 tambah 1 dan tambah 1. Begitu juga 4. Jadi sini bermakna tak tahu nombor 2 pun contohnya, tak tahu nombor 3 pun tidak apa. Tak kenal, tak pernah wujud pun nombor 3 ke nombor berapa tidak jadi masalah. Andai kata kita pergi ke pasar, mahu beli 2 batang pen, tapi kita tak pandai sebut 2. Pergi ke kedai tak pandai sebut 2, tak pandai tulis 2, tapi kita tunjuk macam ni. Orang faham tak nak 2 pen? Faham tak? Orang kata mahu beli apa? 5 biji buah apple, tak tahu sebut 5, tak tahu tulis 5, tapi tunjuk begini. 1. Faham 5? Faham 5. Ini menggambar kepada kita mana nama paling penting adalah 1. Sebab tak ada nombor lain pun tak apa. Okay? Jadi rumusannya. Sekejap saya cuba masa tes. Masalah teknologi. Ada orang marah ni. Saya cuba lupa.
Masalah teknologi.